Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Biarkan pejuang terjun dengan labu-labunya. Pemimpin pejuang sekali lagi berkata mereka takkan menyertai Pakatan Harapan. Kenyataan itu ditegaskan oleh Presiden Parti Serpihan UMNO itu, Datuk Seri Mukhris Mahathir, dalam temu bual bersama stesen radio BFM Kelmarin, lapor Malaysia Now. Beliau juga mengumumkan partinya akan bertanding di 120 kerusi Parlimen pada pilihan raya umum akan datang. Katanya kebanyakan kerusi tersebut adalah kawasan Melayu luar bandar dan separa bandar yang bakal menyaksikan pertembungan antara partinya dan Pakatan Harapan. Beliau menjelaskan tujuan meletakkan ramai calon adalah bagi menunjukkan pejuang serius untuk memimpin kerajaan. Menurut Mukhris, pihaknya sedar bahawa 52 kerusi yang ditandingi bersatu ketika pilihan raya umum ke-14 lalu tidak cukup untuk menumbangkan UMNO. Katanya pejuang menumpukan kepada agenda Melayu kerana ia ditubuhkan untuk mencabar UMNO. Mengulas mengapa beliau enggan untuk bekerjasama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga pengerusi Pakatan Harapan, Mukhris berkata, "Saya fikir zaman beliau sudah berlalu. Itulah apa yang saya rasa dan ramai lagi orang cakap tentangnya, bahkan dalam kalangan Pakatan Harapan sendiri." Pejuang tidak menandatangani memorandum persefahaman yang ditandatangani Pakatan Harapan bersama Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob September lalu walaupun dijemput kerana mahu kekal bebas. "Kami rasa jika ada sebarang bentuk ganjaran daripada kerajaan, ia akan melemahkan keupayaan kami untuk kritikal terhadap kerajaan kerana mereka perlu dikritik," katanya. Pejuang ditubuhkan oleh Tun Dr. Mahathir dan beberapa orang ahli parlimen lain selepas mereka dipecat dari Bersatu pada sekitar Mei 2020. Kenyataan Mukhris ini hanyalah penegasan semula pendirian Tun Dr. Mahathir Mohamad bahawa pejuang tidak berminat untuk mewujudkan pakatan dengan Pakatan Harapan dalam pilihan raya, ekoran beban yang digalas gabungan itu. "Apabila kita ada hubungan dengan parti lain, tentunya beban mereka akan beri kesan kepada kita. Masa silam mereka akan beri kesan kepada kita. Ada orang yang tak senang dengan DAP, sesetengah orang tak senang dengan Amanah atau PKR. Kami tak ingin terkesan dengan pencapaian mereka yang sebelumnya," kata Tun Dr. Mahathir seperti dipetik Malaysia Kini 3 Jun 2021. "Sejujurnya, masa siapakah yang sudah berlalu? Berapa kalikah pejuang melontarkan bantahan, usul atau idea baru di Parlimen sejak parti itu menjadi apa yang diimpikannya sebagai kuasa ketiga? Justru Ketua Komunikasi Keadilan Pahang Wan Fauzuddin Wan Samad membidas kenyataan Mukhris itu. Siapa yang lawan kerajaan bersungguh-sungguh di Parlimen? Isu Pandora Papers. Siapa yang mula bersuara? Soalnya dalam satu hantaran di Facebook miliknya. Wan Fauzuddin mendakwa Tun Dr. Mahathir mendiamkan diri isu Pandora Papers kerana takut nama anak-anaknya sendiri terpalit. Menurut beliau, Anwar membongkar keraguan dalam penubuhan Digital Nasional Berhad (DNB) dan mendesak isu banjir dibahas di Parlimen. Jangan ingat rakyat lupa, segala kemusnahan hari ini berpunca daripada kerja bodoh dan khianat bapa kamu. Jangan berpura-pura menentang kerajaan yang bapa kamu sendiri wujudkan, katanya. Tidak hairan jika pemimpin keadilan berang dengan kenyataan Mukhris itu. Tun Dr. Mahathir telah menandatangani perjanjian pada 7 Januari 2018 untuk melepaskan jawatan Perdana Menteri setelah 2 tahun kepada Anwar Ibrahim. Namun beliau berdolak dalik mengenainya sehingga akhirnya kerajaan Pakatan Harapan tumbang apabila secara diam-diam tanpa berbincang dengan rakan-rakan dalam Pakatan Harapan, beliau meletakkan jawatannya. Beban apakah yang ditanggung oleh Pakatan Harapan? Adakah kerana adanya DAP menjadi beban kepada gabungan itu? Maaf cakap, bukan keberadaan DAP, tetapi Tun Dr. Mahathir sendiri pernah terlepas cakap bahawa manifesto bukan kitab suci. Kenyataan ini menjadi cemuhan UMNO dan PAS sehingga hari ini dan menjadi beban kepada Pakatan Harapan kerana ketika itu beliau pengerusi Pakatan Harapan. Jika ada orang yang tak senang dengan DAP, amanah atau keadilan adalah perkara biasa dalam berpolitik.
Ramai juga tak senang dengan pejuang. Contohnya bekas ahli Majlis Tertinggi Bersatu Dr. Mazli Malik yang dilihat pada awalnya menyokong Tun Dr. Mahathir juga akhirnya tidak menyertai parti itu. Sebaliknya beliau menyertai keadilan. Malah anak didik beliau Syed Saddiq Said Abdul Rahman juga telah menubuhkan parti sendiri bernama Malaysian United Democratic Alliance atau lebih dikenali sebagai MUDA yang bersifat pelbagai kaum. Secara tidak langsung kedua-dua pemimpin tersebut menolak politik perkauman atau parti politik yang memperjuangkan isu satu kaum sahaja. Justru bagi pemimpin amanah, agak-agaklah apabila hendak membuka kemah besar. Jangan kemah besar itu runtuh kerana dimasuki kumpulan yang asyik mencari perbalahan yang menyakitkan hati penyokong Pakatan Harapan. Mukhriz tentu tahu, jika Pejuang bekerja sama dengan Pakatan Harapan, parti itu tak mungkin dapat bertanding 52 kerusi pada pilihan raya umum yang akan datang. Ini kan pula hendak bertanding 120 kerusi. Bersatu dapat bertanding sebanyak 52 kerusi parlimen pada pilihan raya umum ke-14 lalu adalah kerana konsesi yang dihulurkan oleh Keadilan dan Amanah. Berdasarkan kenyataan Tun Dr. Mahathir dan Mukhriz yang dilihat sering memperlekeh Anwar Ibrahim, penyokong-penyokong kedua-dua parti tersebut tentu akan membantah dengan keras. Justru tidak perlu hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong sehingga menjadi bahan sindiran atau ditemplak penyokong-penyokong sendiri. Tindakan cuba melayan songel pejuang hanya akan menumpulkan fokus Pakatan Harapan untuk memenangi pilihan raya umum akan datang. Pakatan Harapan harus mengutamakan usaha mengukuhkan komunikasi dengan akar umbi yang merentas 4 parti di dalamnya. Biarlah pejuang terjun dengan labu-labunya.